banyak telajar Israiliyat. Jadi hak tu kita tak boleh nak terima. Hak Israiliyat tu kita tak boleh nak terima kerana dia bukan daripada Quran. Bukan daripada Quran. Begitu juga hak boleh cerita hak dhaif, hak maudhu' semua sekali itu hak daripada hadis. Kita kata walaupun hadis juga, tapi tak nak terima hak tu. Wa imma da'wah ila ibadatihi wahdi la syarikalah wahdahu la syarikalah wa khala'a ma yu'badu min duni. Yang keduanya, sama ada dakwah seruan kepada mengabdikan Allah Subhanahu wa taala yang esa, tidak sekutu baginya, dan juga membuat Tuhan yang disembah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa tauhid. Ala man ittaba'a al-huda wa amana bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. تفضل. السلام عليكم. السلام. السلام ورحمة الله. Dan juga termasuk kita buat sebanyak mana sembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka fahuwa tauhidul iradi at-talabi. Maka ini dia panggil tauhid iradi, yang dikehendaki, at-talabi, yang dituntut. Maknanya tauhid yang sebenar. Hak ni hak tauhid hak yang sebenar. Hak sebenarnya hak ni, iaitu tauhid di dalam bab ibadah. Dalam bab ibadah. Jadi kalau kita tengok dalam perbincangan tauhid sendiri, akidah sendiri, konsep apabila kita buat perbandingan, tak kena dah dari segi ilmu tauhid ni. Kalau ilmu kalam, dia banyak menitik berat. Dia banyak menitik berat tentang perbahasan sifat-sifat Tuhan, tauhid rububiyah, gitu kan. Dia banyak bahas tentang rububiyah. Sedangkan hak yang asasnya kita kena menekan, menitik berat tentang uluhiyah, tauhid at-talabi al-iradi. Ini hak yang asasnya. Wa imma amrun wa nahyun wa ilzam bi ta'atihi wa amrihi wa nahyi. Jadi tauhid ini apa dia? At-talab ni tuntutan. Tuntutan ni ada dua jenis. Yang pertamanya tuntutan dalam bentuk perintah. Semayang, puasa, haji, semua sekali ni tuntutan dalam bentuk perintah. Yang keduanya tuntutan dalam bentuk larangan. Tutup juga, tuntut supaya jangan buat. Jangan berzina, jangan bergatu, jangan berani. Semua sekali itu larangan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak tu hak yang besar. Di dalam melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut sebagai menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menegakkan sunnah Nabi ini termasuk di dalam bab tauhid juga. Ada kaitan dengan tauhid. Tauhid mana? Tauhid hak dia sebut hak yang kedua tadi itu, iaitu tauhid iradi at-talabi tadi. Bukan kata kena ikhlas saja, dak. Bahkan hak perintah Tuhan Allah Subhanahu wa taala, perintah melaksanakan, dan juga kita buat sebagaimana yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buat. Kalau kita buat ikhlas dah tapi tidak sebagaimana Tuhan suruh, jadi tak jadi juga tadi. Fahuwa huququt tauhid wa mukammalat. Maka itu termasuk dalam hak-hak tauhid dan juga penyempurnaannya. Wa imma khabarun an ikrami ahli tauhid wa ma fu'ila bihi fid dunya wa ma
yukramuhum bihi fil akhirah. Dan yang ketiganya, sama ada berita tentang kemuliaan terhadap orang yang mentauhid Allah Subhanahu wa taala dan balasan yang diterima di dunia, dan juga segala keistimewaan yang dia dapat di akhirat kelak. Maka itu fahuwa jazaa'u tauhidihi, maka itu adalah balasan tauhid. Jadi 3 perkara dalam Quran, dalam pembahagian Quran ni, apabila kita tengok ada 3 perkara. Yang pertama, sama ada tauhid ilmi khabari, yang keduanya tauhid iradi at-talabi, dari segi tauhid tadi, dan yang ketiganya yang disebut sebagai jazaa'ut tauhid, balasan kepada tauhid. 3 perkara hak yang disebut dalam Quran. Jadi sebagaimana kita sebut hak yang pertama tadi pun pembahagian kepada 2. Tauhid ni kalau kita nak ngaji secara mudah kita bagi 2, ataupun bagi 3 sebagaimana hak yang disebut. Kita tengok dalam Quran semua sekali, hak tambahannya iaitu balasan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Kerana orang yang mentauhid betul tauhid di atas dunia ni, dia akan dapat balasan di akhirat kelak. Jazak dia. Wa imma khabarun an ahli syirik. Dalam Quran juga sama ada berita tentang ahli syirik. Wa ma fu'ila bihim fid dunya minan nikal, dan balasan yang dia tanggung atas dunia ni, balasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yahullu bihim fil 'uqba minal azab, dan balasan yang dia dapat di akhirat kelak, fahuwa jazaa'un man kharaja an hukmi tauhid. Jadi itu balasan orang yang keluar daripada hukum tauhid. Fal Qur'anu kulluhu fit tauhid wa huquqihi wa jazaihi wa fi sya'ni syirk wa ahlihi wa jazaihim. Jadi dia kata dianya, kalau kita boleh buat kesimpulan kat Quran ni semua sekali bercakap tentang tauhid belaka. Sama ada hakikat tauhid itu sendiri, ataupun hak-hak tauhid, ataupun dan juga balasan tauhid. Ini hak yang disebut dalam Quran. Dan juga Quran kecek tentang syirik, orang-orang hak terlibat dengan syirik, dan juga balasan orang yang syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi 2 Quran dalam Quran ni, 2 perkara ni hak yang besar, tauhid dan juga syirik. Tauhid dan juga syirik. Jadi tauhid ni adalah satu tuntutan besar yang wajib kita kena faham molek tentang tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita kena faham syirik, supaya kita dapat menghindarkan diri kita daripada syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita nak baca setakat ni jangan cuma ada gapo-gapo kita nak bincang pula. Hak yang tak faham tu kita nak bincang. Supaya kita faham boleh. Jadi ambonya nak buka pula gapo dia ada persoalan ke apa semua sekali tu boleh. Kita ni ngaji kita dia. Di zaman Rasulullah, kamu pengen ada itu memahami kalau betul-betul kalau tak benar. Rasulullah hanya membacakan ayat-ayat Quran dan menyebut dan menguraikan dalam beberapa hadis. Alhamdulillah khair. Istilah-istilah ni tidak wujud di zaman Rasulullah. Apa kita kata rububiyah, uluhiyah, tidak. Jadi ada pandangan apa lah. Pengajian akidah tauhid di zaman Rasulullah itu rasanya lebih mudah berbanding dengan law ni lah. Maknanya kita ulang istilah dan sebagainya, kita ni tidak lidah Arab, maka mungkin payah sikit bagi kita. Adakah benar amul ayat? Bagi ulamanya adanya pembahagian lagu ni sebagai satu kemudahan.
Pasal dalam Quran ni, cara Quran dia campur ayat tauhid di sini, dalam sini ada, di sini ada, bukan kata stop pun ada. Ni tauhid belaka, sini fiqh belaka, sini ada. Kita jumpa tauhid, lepas jumpa tauhid berjumpa fiqh pula, lepas jumpa tu pula terabur banyak. Cumanya hak dengan zaman nabinya mudah bagi orang zaman tu, bagi orang zaman tu, kerana dia orang Arab, Quran pun dalam bahasa Arab ada, Nabi pun ada sendiri dah, mudah. Apabila Islam ni tubik luar daripada orang Arab, maka payah orang nak faham. Jadi dengan sebab itulah, dengan sebab kemudahan tadi untuk memudahkan, maka dihimpun semua sekali ilmu tauhid tadi dan dihuraikan. Itu yang pertama. Yang keduanya, kerana berlaku permasalahan, apabila berlaku banyak masalah dalam kehidupan ni, jadi ulama nak menyelesaikan masalah, maka tulis balik, tulis semua sekali sebagai menyelesaikan masalah. Jadi masalah ni dia tak serupa, setepak dengan setepak, zaman dengan zaman, dia tidak serupa. Ustaz kat sanalah mula timbul masalah istilah semua sekali kalau berkait dengan masalah orang, masalah kehidupan. Apabila orang ni tak faham masalah rububiyah, baca Quran pun banyak hak dalam masyarakatnya jadi penuh masalah masalah tauhid, maka ulama tulis balik semua sekali, kerana nak menyelesaikan masalah tadi. Itu ada di antaranya lah, satu dua perkara. Jadi kita sendirinya kena ambil satu ruang ini, peluang ini. Jadi tak boleh kita kata hamba tafsir nak mengaji kata kita nak baca Quran, nak mengaji daripada Quran pasal Nabi lagu tu dulu kan. Tak, kita kena ambil ruang sebagai satu harta dalam Islam. Jadi apa sahaja yang ditinggalkan oleh para ulama yang dia buat ni jadi satu harta di dalam Islam yang kita kena istifadah. Tak boleh kita nak tinggal belakang. Kita nak ambil hak sepuluh mula, nak daripada Quran, daripada hadis Nabi saja ada, kita kena ambil. Cuma kita kena tahu hak mana hak yang boleh, hak comel, hak mana hak yang buruk, hak tu sahaja. Ada lagi kan? Mengenai sifat 20, dia kata dia ambil daripada Quran itu bagaimana? Sifat 20 tu mengajar, kata dia ambil daripada Quran itu, dia berdasarkan pemikiran ataupun ambil daripada Quran yang dalam kata pemahaman yang sempit. Sifat 20 ambil daripada Quran, huraian tidak ambil daripada Quran. Sifat tu cuma sifat tu yang bukan 20 je. Sifat tu yang bukan 20 je, banyak lagi. Dan huraian tu bukan huraian daripada dengan cara Al-Quran tu. Huraian tu kita tafsir. Syarah tentang sifat huraian dia. Jadi hak tu kadang-kadang kita keliru, apa sifat 20 daripada Quran juga. Dia royak kita pun jadi bengong gitu. Jauh juga kita kata. Kena faham memang sifat 20 tu. Itulah. Cara kita nak jawab betul lah mana. Sekarang dia kata 20 pun sifat daripada Quran. Huraian dia. Ini saya faham lah maknanya. Jelas. Ya? Huraian tu sedih. Huraian ni. Sebab dia kata dia memang dia itu kita betul kan. Huraian. So, bapa kalau kita nak sebutnya terkena dengan Al-Quran. Yang pertama sekali seperti kita kata tadi, Quran tidak menitik beratkan kepada sifat, dia menitik beratkan kepada tauhid uluhiyah.
Tauhid al-qasd at-talabi hak ni, hak kena kuat, hak kena itunya. Dia lebih pada rububiyah. Dia nya duduk bahas orang hak tak tahu sifat 20 tak jadi iman. Dia ni apa dalam bab uluhiyah. Syirik ke tak ada. Tak cara mana? Salah kita. Hak tu tak kena cara Quran. Tak kena dengan cara Quran tauhid tadi. Kita kata dia kata sifat 20. Kita kata tak kasi pakai Tuhan ni kopi. Dia sebenarnya balik, dia balik dulu. Kalau tak gini. Dia tak boleh. Mana juga dia ada lawa kan dia. Lawa itu Mustahil, harus. Kalau dia tu dia sebenarnya dia kata dia tak sikit dia ada banyak. Kena faham mana? Kita tak tahu dia kata dua pun dia siap ya. Beraya dia. Ada ke? Dia ada dua. Mustahil tak ada. Ustaz dia beraya tu dia pun Ustaz zaman Asy'ari lagi nama Turiji tu baru beraya pun dari sana. Dia nya hak huraian tu zaman Abu Musa Asy'ari lagi. Hak perkara awal Lagi. lagu tu nya. Huraian tu nya. Huraian masalah sifat 20 tu kita tidak pertikai mana. Cuma cara je kita pertikainya dengan cara falsafah dia panggil. Kita mengajar dengan cara ilmu kalam tadi. Cuma dia dalam bab takwil. Dalam bab takwil ni bukan zaman Abu Musa Asy'ari. Zaman Baqalani disebutnya hak mereka awalnya takwil kita kena faham beza di antara takwil dengan ta'til. Ta'til dengan mana menafikan. Mu'tazilah dia ta'til, menafikan. Semua sifat Tuhan dia nafikan semua. Jadi takwil ni kita tafsir dengan perkataan lain tapi kita masih menerima. Tu dia panggil takwil lagi. Supaya kita kata dalam masalah tangih kita kata. Kita tafsir orang takwil dengan kuasa. Dengan kuasa. Tapi dia masih berintikad Tuhan tu ada tangih. Tu dia panggil takwil. Tapi kalau kita kata tangih, boleh kata Tuhan ada tangih. Tu dia panggil bukan takwil, ta'til. Menafikan tu. Jelas tak jelas. Jelas. Jadi hak sekarang dia panggil bukan takwil. Termasuk dalam ta'til. Ta'til ni ijma' ulama semua sekali. Dia menolak bahawa Allah itu datang lah. Itu ta'til lah. Menolak bahawa toleh kata Tuhan tak ada datang. Toleh kata hak tu dia panggil bukan takwil. Tu dia panggil ta'til, menafikan. Hak ni hak Mu'tazilah. Ijma' ulama semua sekali hak ni salah. Hak takwil ni dia kata Tuhan tu ada tangan, Tuhan tu yad tu dengan mana? Berkuasa. Tapi dia i'tiqad bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala tu ada tangan. Kan Tuhan sebut yad tadi. Isbatkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala. Itu beza di antara takwil dengan ta'til. Maksudnya dia kata tangan tu dengan maksud berkuasa. Tangan tu dengan masih maksud disebut tangan tetapi bermaksud kekuasaan Allah. Kekuasaan Allah Subhanahu Wa Mu'tazilah Taala. kata tak ada tu. Tak ada tu. Dalam tak ni Ustaz, dia selalu mengukit kata tangan kau tak. Jadi menyamai makhluk. Kalulah kita menjawab menyamai makhluk, Tuhan Maha melihat makhluk melihat. Kalau kata apa dalam bab tangan tu menyamai makhluk dalam bab melihat ada. Tuhan berkata-kata. Tuhan berkata-kata sifat makhluk. Tapi dalam saat tu tak timbul. Tapi bila betul ambil batangnya tu menyamai makhluk tadi. Hati lah Pak. Akidah. Oh makhluk pun ada tu. Sifat pemurah penyaya. Akidah Asy'ariyah ni Kalau kita nak fikirkan itu jawapan dia tidak menepati. Bila kita tanya aja makhluk orang lain. Dan Tuhan berkata-kata tak timbul makhluk. Tuhan melihat
Jadi kalau kita tengok akidah Asy'ariyah ni, kita tengok jadi berterabur. Buat apa? Kalau Mu'tazilah dia menafikan semua sekali. Mudah. Semua sekali sebab tu ada nafi belaka. Habis. Kalau Mu'tazilah, Dia tak pakai Quran. kalau sekiranya yang musyabbihah dia isbatkan semua sekali. Semua sekali dia sebab Tuhan serupa dengan kita. Kalau sekiranya maknanya salaf, dia mengisbatkan sifat Tuhan semua sekali. Salaf, dia mengisbatkan mudah semua sifat khabariyah atau sifat zatiyah semua sekali. Tapi Asy'ariyah ni separuh dia isbat, separuh dia nafi. Jadi sifat dia panggil khabariyah dia isbat, dengar, melihat semua sekali ni terima tu. Tapi sifat zatiyah ni tangan kaki semua sekali dia menafikan. Dia tukar aja. Tukar apa tadi? Tukar channel. Tukar channel. Soalan lain. Soalan. Ada tambah. Soalan lain yang tukar. Jadi kita cakap dengan orang yang bukan Islam, dia kata dia sembah Tuhan. Kita kata dia buat patung. Ini saya terlibat dengan orang kafir kan. Bisa mengajar Jawa, bisa mengajar sekolah Cina. Dia kata saat kita sembah patung ni simbolik je. Simbolik saja saya sembah Tuhan. Dia kata bawa sembah patung. Kata Islam tak ada patung, tak ada apa. Dia kata you sembah Kaabah macam dia orang. Ya. Dia kata awak sembah Kaabah, semua menghadap Kaabah belakang. Tak ada sembah Kaabah, kita tak sembah Kaabah. Betul, kita kata begitu. Tapi bagi dia, kosak dia kata orang Islam sembah Kaabah. Lagu mana betul? Pemahaman dia. Pemahaman dia kata Islam sembah Kaabah. Sebab semua Islam pun semaya ke menuju semua tak ada dalam rumah ya. Tapi semuanya menuju kepada Kaabah belakang. Tahu ada Kaabah. Lagu mana betul dia? Kita kata kita tak sembah, tapi dia kata kita pun tak sembah. Dia kata tak sembah ni, cuma kita sembah Tuhan. Semua ni sebagai Bezanya kita ni kalau ada Kaabah pun kita hadap kau tu. Kalau tak ada Kaabah pun, kalau Kaabah turut tu kita hadap kau tu juga, bukan sembah Kaabah. Tapi dia tu kalau Tuhan dia tidak cokoh sini, dia tak sembah dah. Ada tu baru dia sembah. Kalau tak ada, tak sembah. Tak ada, muka tak ada Kaabah satu, tak sembah. Tapi kita situ kalau sekiranya tak ada Kaabah rutuh kata-kata, kita tetap maknanya menghadap kepada Kaabah. Kerana bukan kita sembah Kaabah. Kita rezuk pun tak apa. Kerana kita bukan sembah. Tapi kita ni menghadap kepada Kaabah belakang. Maknanya kita kata arwah saja. Kerana itu simbolik kepada Tuhan itu Esa. Allah Subhanahu Wa Taala tu Esa, maka kita menyembah pun kepada satu tempat. Satu tempat. Tak dia pun dia sembah tu ya, Tuhan dia Esa. Tu ya dia kata. Bahawa lain mari pun dia sembah kan. Kalau kita kata dia banyak Tuhan, dia Tuhan dia Esa ya. Pak lain tu sap-sap ya, penolong-penolong ya. Dia Tuhan dia Esa juga, tapi yang lain tu penolong-penolong dia saja. Kalau nak penolong, dia kata penolong tu kan maknanya dia ni macam apa kita kan, pada anggapan dia kan pemelekat lah, maknanya melekat saja atas arah Tuhan. Melekat buat kerja atas arah Tuhan. Dia pun dewa buat kerja atas arah Tuhan. Cuma dia ada dewa tu, dewa banyak dewa. Dewa hujan kerja dia. Apa kita kalau melekat bukan akhir, kerja dia sahab. Dia pun kalau dewa hujan, waktu hujan dia perintahnya Tuhan. Dia perintahnya Tuhan, perintah dia suruh waktu hujan, dia melekat hujan. Cuma dia ada lah situ depan dia bergengok dia melekat sama dia ada lah tanya depan dia pengennya kita tak ada lah gitu. Dia lebih kepada rububiyah saja. Kita dua rububiyah dan uluhiyah. Tapi dia tak ada patu, tak ada semaya. Dia tak ada patu, tak ada semaya. Kita tak apa, tak ada pun. Kaabah tu kalau sekiranya tak ada pun kita arah situ juga. Dia itu antara benda yang dia royak kita. Kita kata kita
Nanti dia kata ayat itu dia ingat kan. Sebab dia tidak ingat. Tu dia ayat gitu. tukar soalan dulu. Tak. Soalan yang ketiga. Buat Orang dah tanya. Memang kita bagi sini tanya ni. Aku soalan yang tanya tak tahan. Yang ketiga, mengapa orang Yahudi ni dia sembah Uzair? Tak. Dalam Quran berapa bab mengenai Uzair? Allah tahu ya, tak dia bila pergi satu negeri itu untuk semua dah. Kemudian dia kata bagaimana Tuhan nak apa ni nak bantu kita semua. Jadi Allah Taala matikan dia, dia apa ni kedai dia tu. Anak tak kita dengar. Dalam Quran ayat mana? Kisah tentang Uzair daripada Selain daripada daripada cerita tu lah, selain daripada anak tak tahu lah. Dan mengapa orang Yahudi ni mengambil Uzair sebagai anak Tuhan ada? Mengapa? Daripada mana? Nabi Isa kerana dia tu tak ada ayah. Uzair kerana mati hidup semula. Luar biasa lah kita kata. Itulah. Cerita dalam Quran ni tu tentang dia hidup semula. Tu lah. Bab lain tak ada dalam Quran. Dalam bab lain tak ada. Jadi dia Yahudi ni dia tahu cerita ni biar awal kita Quran dia tahu. Dalam kitab Taurat dia disebutlah secara panjang lebar cerita Uzair tu. Oleh kerana tu Quran mari mari sebut bahawasanya perbuatan mereka tu salah. Mari tolak perbuatan mereka. Duduk sembah Uzair, meletakkan sebagai anak Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia tu telah diberi luar biasa oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu adalah akidah yang salah. Sebenarnya maknanya kalau kita tengok lagu tu belaka dengan sebab bapa hak asasnya dia boleh sembah nabi, kita kata boleh sembah orang soleh, asas saja sayang terlanjur. Itu je asas sebenarnya. Dak sayang terlanjur. Sayang terlanjur. Membawa kepada penyembahan ni kerana terlalu sayang terlanjur. Kita mau disembah nabi, nabi rusing takut akan disembah umat dia. Apa? Orang yang terlalu sayang melampau. Melampau, maka dia boleh menjadi penyembahan kepada nabi. Kepada orang soleh begitu juga. Sayang terlanjur kepada orang soleh, maka kita buat puja kepada orang soleh. Puja kubur dah. Itu asalnya kerana terlalu sayang terlanjur. Jadi sayang itu sendiri dalam agamanya ada sempadannya. Lagu mana? Kita nak sayang kepada manusia ni tidak boleh lebih daripada kita sayang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sayang kepada Allah, kita kena sembah dia, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu je asalnya. Boleh jadi sembah tu kerana sayang terlanjur. Kenapa sayang? Itu kata tajuk dah. Ya, pasal tajuk tidak bersambung ni. Anda tak pernah tak ilmu kalam. Memang kita tahu dah siapa dia. Baik, ilmu kaitan ilmu kalam ni dengan ahli sufi, dengan ahli orang apa ni wali-wali juga macam dia lagu mana tu cerita sikit hak ilmu kalam asal sikit, lepas tu apa kaitan dengan orang itu bermuda-muda ahli sufi ahli tarekat ni kan. Dua perkara yang berbeza. Ilmu kalam dalam bab akidah lah. Dalam bab akidah. Hak masalah sufi berapa semua sekali itu. Dalam bab tasawuf. Dalam bab hak tasawuf tu dalam bab lain pula. Jadi kedua-duanya hak boleh jadi punah tu kerana barang lain-lain.
barang lain. Hak dalam bab akidah. Ada orang tak ikut tasawuf pun dia pegang hak berat. Benar je. Ada orang hak dalam akidah pun dia pegang hak tasawuf pun dia ikut. Dia dua pun hasil. Bukan ada lah. Pasal dua perkara yang lain ni jadi dua. Jadi hak dalam bab tasawuf ni kita kena faham. Kadang-kadang ada orang mari sebut Wahabi ni tolak tasawuf. Tak. Wahabi ni sekarang